Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, ini kelas ketiga untuk subtopik bab 10 iaitu kesan-kesan dasar ekonomi. Cikgu dah terangkan pada kamu bahawa terdapat 6 kesan yang berlaku di negara kita apabila British memajukan ekonomi dagangan, iaitu kesan dari sudut perbandaran, yang kedua kesan bila munculnya masyarakat majmuk, ketiga kesan dari segi pengenalan sistem pendidikan vernacular, keempat, kesan daripada sudut perkilangan, maksudnya kilang-kilang ditubuhkan di negara kita. Yang kelima, kesan daripada perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Dan terakhir adalah kesan daripada sudut kesihatan. Cikgu dah terangkan kesan dari sudut perbandaran dan kesan daripada sudut sistem pendidikan vernacular. Yang terakhir cikgu terangkan adalah kesan daripada sudut kesihatan. Sebab 3 topik ni sahaja yang keluar dalam soalan state trial untuk tahun 2020 ni. Okey, kita tengok kesan daripada sudut kesihatan. Okey, seperti yang kamu tahu, apabila British memajukan ekonomi dagangan, British membawa masuk golongan imigran Cina dan India untuk menjayakan ekonomi dagangan. Okey, maka British perlu menekankan tentang aspek kesihatan. Okey, maka kamu kena tahu kenapa British perlu menyediakan perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan ini disediakan kerana pertama, berlakunya kemasukan imigran. Okey, kemasukan imigran untuk bekerja dalam sektor ekonomi dagangan. Imigran yang datang itu adalah imigran dari negara China dan India. Okey, kemasukan imigran ini menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk. Maksudnya penduduk menjadi ramai, terutama di kawasan sektor ekonomi dagangan, di kawasan perlombongan biji timah dan kawasan perladangan getah. Okey, menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk. Okey. Selain itu, faktor aspek kesihatan ini perlu dititik beratkan oleh British kerana apabila berlakunya kepadatan penduduk, maka bekalan air bersih perlu difikirkan. Okay? Bekalan air bersih tidak mencukupi. Bersih tidak mencukupi. Okey, jadi akibat kepadatan penduduk yang tinggi, bekalan air bersih yang tidak mencukupi, maka wujudnya penyakit-penyakit berjangkit. Okey, wujudnya penyakit, timbulnya penyakit. Keadaan ini menyebabkan berlakunya penyakit. Okey, apa contoh penyakit yang ada di negara kita dulu sebelum merdeka? Penyakit berjangkit yang disebabkan kedatangan imigran secara beramai-ramai akibat bekalan air bersih yang tidak cukup. Maka apakah contoh penyakit? Contohnya seperti penyakit tahun, okay? Penyakit malaria, penyakit beri-beri. Okay? Ini antara contoh penyakit berjangkit yang ada di negara kita dulu. Okey, jadi British mengambil inisiatif untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga meningkatkan taraf kesihatan bagi memastikan golongan penduduk Tanah Melayu dan golongan imigran ini berada dalam keadaan sihat. Sebab kesihatan itu dipentingkan kerana tanpa golongan imigran maka British tidak dapat menjayakan usahanya bagi menguasai bahan mentah di negara kita. Okey, jadi apakah langkah yang British buat untuk meningkatkan tahap kesihatan atau menyediakan perkhidmatan kesihatan di negara kita? Sebagai langkahnya, okey, ni kamu tengok yang pertama, kamu tengok kenapa aspek kesihatan itu perlu ditekankan. Yang kedua, kamu kena tahu apakah langkah yang British ambil. Okey, langkah yang diambil oleh British untuk menaik tarafkan kesihatan di negara kita. Yang pertama, British telah menubuhkan hospital, penubuhan hospital. Antara hospital terawal yang ditubuhkan oleh British di negara kita adalah hospital di Taiping dan di Kuala Lumpur. Di Taiping, Perak dan di Kuala Lumpur. Sebab di Taiping, Perak dan di Kuala Lumpur berkumpulnya ramai golongan imigran Cina yang bekerja dalam sektor perlombongan biji timah. Dan di situ penyakit berjangkit banyak ataupun banyak kes penyakit berjangkit. Maka that's why hospital yang pertama yang didirikan di negara kita adalah di Taiping, Perak dan di Kuala Lumpur.
Selain daripada penubuhan hospital, British juga menubuhkan pusat kesihatan. Okay? British juga menubuhkan pusat kesihatan kecil. Dikatakan British telah mengambil inisiatif membina 14 pusat kesihatan kecil. Di mana British bina 14 pusat kesihatan. Di mana pusat-pusat kesihatan ini dibina di negeri Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan, di Sabah dan di Sarawak. Tetapi hanya di kawasan-kawasan bandar sahaja, tidak melibatkan keseluruhan daerah atau kawasan. Okey, kemudian langkah ketiga untuk menjaga aspek kesihatan atau meningkatkan taraf kesihatan di negara kita ini, terdapat juga langkah ketiga, terdapat juga hospital persendirian. Okey, hospital persendirian. Apa maksud hospital persendirian? Hospital persendirian ini didirikan oleh saudagar Cina yang kaya yang ditubuhkan hospital bertujuan untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada pelombong-pelombong biji timah. Hospital ni dikenali sebagai Hospital Tung Shin. Okay? Hospital Tung Shin. Kamu gariskan Hospital Tung Shin ni sebab dia adalah skop soalan objektif. Okay, masih ada tak hospital Tung Shin ni di negara kita? Ada. Hospital Tung Shin ni dekat dengan stesen bas Pudu dulu. Okay, sekarang stesen bas tu dah jadi UTC. Okay, so kamu tengok kalau kamu nak pergi arah ke Pudu Raya tu, kamu akan nampak satu hospital yang masih berdiri gagah, iaitu Hospital Tung Shin. Hospital Tung Shin ni dulu dibina oleh saudagar Cina yang kaya raya, bertujuan untuk memberi perkhidmatan kesihatan. Memberi perkhidmatan kesihatan kepada pelombong biji timah. Kepada pelombong biji timah. Nampak cikgu dah terangkan. Ada dah 3 langkah dah bagaimana untuk menaikkan taraf perkhidmatan kesihatan di negara kita. Yang pertama, penubuhan hospital, contohnya di Taiping dan di Kuala Lumpur. Kedua, penubuhan pusat kesihatan, terdapat 14 buah pusat kesihatan didirikan di negeri-negeri, contohnya di Pahang, di Selangor, di Negeri Sembilan, di Sabah dan di Sarawak. Ketiga, terdapat hospital persendirian, contoh Hospital Tung Shin. Hati-hati, Hospital Tung Shin ni adalah skop soalan objektif, maka kamu kena tahu. Okey, langkah ketiga yang British ambil untuk membina, menaik tarafkan perkhidmatan kesihatan di negara kita. Langkah keempat ialah British menubuhkan institut penyelidikan perubatan. Institut penyelidikan perubatan. Nak sebut institut pun gagap. Institut. Kadang-kadang tersasul. Institut penyelidikan perubatan. Ini ditubuhkan oleh pihak British. Hati-hati, institut penyelidikan perubatan ni selalu keluar soalan objektif. Nampak cikgu gariskan dengan warna merah bermaksud skop soalan. Okey, apakah tujuan British membina institut penyelidikan perubatan? Bertujuan, ada 2 tujuan. Pertama, untuk mengkaji punca penyakit. Pertama, bertujuan untuk mengkaji punca penyakit. Yang kedua, institut penyelidikan perubatan ini bertujuan untuk menyediakan langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit. So hati-hati kalau ditanya dalam soalan objektif, apakah tujuan penubuhan institut penyelidikan penyakit oleh British? Bertujuan untuk mengkaji punca penyakit dan bertujuan sebagai mencari langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit tersebut. Okey, dan terakhir di bahagian langkah kelima, di peringkat bandar. Di peringkat bandar, British menubuhkan sanitary board. Sanitary board. Gariskan, ni adalah skop soalan objektif. Sanitary board ni selalu keluar soalan objektif. Cikgu bagi tips dah tu.
Langkah kelima untuk menaikkan taraf perkhidmatan kesihatan di negara kita, British menubuhkan sanitary board. Maka soalan selanjutnya, apakah tujuan sanitary board ditubuhkan? Ataupun kadang-kadang dia letak tujuan, dia tanya apakah institut ataupun apakah usaha yang diambil oleh British untuk mengkaji, untuk menjaga kebersihan bandar. Maka kamu kena tahu itu adalah sanitary board. Sanitary board bertujuan untuk menjaga kebersihan bandar. Okey, sanitary board ni terdapat di Kuala Lumpur. Selain di Kuala Lumpur, terdapat juga di bandar-bandar penting di Perak seperti Taiping. Okey, bertujuan untuk menjaga kebersihan bandar. Hati-hati sanitary board, Institut Penyelidikan Perubatan, Hospital Tung Shing adalah sasaran soalan objektif. Tetapi kalau keluar soalan esei tentang aspek kesihatan, maka kamu kena terangkan seperti mana cikgu terangkan. Maksud dia, kenapa British terpaksa menaik tarafkan perkhidmatan kesihatan kerana kemasukan golongan imigran. Kemasukan itu menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk yang tinggi, dan selain itu bekalan air bersih yang tidak mencukupi menyebabkan timbulnya penyakit berjangkit di negara kita. Contoh, taun, malaria, penyakit beri-beri. Jadi antara langkah yang British ambil untuk menaikkan taraf kesihatan di negara kita ada 5 langkah. Okay? Pertama, penubuhan hospital. Kedua, penubuhan pusat kesihatan. Ketiga, penubuhan hospital persendirian. Tetapi ini tidak dibuat oleh British, dibina oleh saudagar-saudagar Cina yang kaya. Yang keempat, penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan oleh British. Dan yang kelima, penubuhan ataupun pengenalan sanitary board untuk menjaga kebersihan bandar. Ini sahaja berkaitan topik kesihatan. Cikgu harap kamu dapat faham dan kamu dapat menjawab soalan kalau keluar aspek kesihatan, sebab senang sangat. Okey, soalan kebat kalau keluar bahagian ni dia akan tanya, pada pendapat anda, mengapakah aspek kesihatan perlu dititik beratkan oleh kerajaan Malaysia? Sekarang kamu tengok kalau dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, mungkin soalan ni akan ditanya, soalan kebat ni akan ditanya, mengapakah kerajaan mengambil langkah berhati-hati atau kerajaan mengambil langkah atau kawalan yang rapi untuk mencegah sesuatu penyakit? Kamu kena bagi tahu bahawa setiap negara, setiap kerajaan di sebuah negara, dia perlu memastikan tahap kesihatan rakyat berada pada tahap yang membanggakan. Kerana kesihatan rakyat tu boleh menjana kemajuan ekonomi negara. Tanpa rakyat yang sihat, negara akan menghadapi masalah. Contohnya, tidak berlaku peningkatan produktiviti apabila rakyat berada dalam keadaan yang sakit. Yang kedua, tidak wujudnya kualiti dari segi pekerjaan atau dari segi perkhidmatan apabila rakyat berada dalam keadaan kesihatan yang tidak membanggakan. Ataupun kamu boleh jawab bahawa jika berleluasanya penyakit berjangkit, maka ekonomi akan mengalami kemelesitan kerana sektor ekonomi tidak dapat dikembang atau dimajukan akibat masalah kesihatan. Kamu rujuk kepada masalah penyakit yang berlaku seperti sekarang iaitu COVID-19. Apakah kesan jika kerajaan tidak menaik tarafkan kesihatan atau kerajaan tidak prihatin dengan masalah penyakit berjangkit? Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.